Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan jumpa lagi dalam sesi PDPR kita. Okey, dan kita akan masuk bab baru hari ini, noh. Okey, bab ni agak menarik sebab dia berkaitan dengan kehidupan kita. Okey, so kamu akan lebih semangatlah untuk tajuk hari ini, noh. Okey, baik. Hari ini kita akan teruskan dengan topik baru iaitu sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Kalau sebelum ni kita bincang mengenai variasi genetik, so hari ni kita tengok macam mana badan kita ataupun badan binatang atau badan tumbuhan okey, yang ada sokongan dan ada pergerakan dia. Okey, baik. Okey. Hari ni kita akan bincang sokongan, pergerakan dan pertumbuhan haiwan dulu. Okey, tumbuhan lepas ni. So sokongan, pergerakan dan pertumbuhan haiwan. Apa hasil pembelajaran kita hari ni yang patut kamu capai? Yang pertama, menjelaskan dengan contoh jenis sokongan pada manusia. So kita akan mengenali jenis-jenis sokongan daripada manusia, haiwan. Okey, dan okeylah. Okey, menghubungkan saiz rangka luar dengan pertumbuhan dan menghubungkan rangka hidrostatik dalam pergerakan. So kita ini kita cuma bincang 3 sahaja. Okay, sepatutnya ada 7, tapi kali ni kita bincang 3 sahaja dulu untuk menghubungkan untuk hasil pembelajaran kita hari ni. Baik. Jenis sokongan pada haiwan. Okay. Apa jenis sokongan pada haiwan yang ada? Rangka ialah sistem sokongan kepada semua jenis haiwan. Okay. Setiap haiwan di dunia ni dia ada rangka dia. So rangka tu sebagai sistem sokongan. Okey. Kalau tak ada rangka, dia tak ada badan lah. Okey. Terdapat 3 jenis sokongan pada haiwan, itu rangka dalam, rangka luar dan rangka hidrostatik. So kita akan bincang ni rangka dalam, rangka luar dan rangka hidrostatik. Okay, baik. Rangka dalam. Okay, rangka dalam ialah jenis sokongan bagi semua vertebrata termasuk manusia. Apa itu vertebrata? Okay, vertebrata ni adalah sesuatu makhluk, sama ada haiwan atau manusia, yang mempunyai tulang belakang. Okey, bila ada tulang belakang, so dia dipanggil ada rangka dalam. Kalau dia tak ada tulang belakang, tak ada rangka dalam lah. Okey, vertebrata adalah haiwan yang ada tulang belakang. Baik, rangka dalam terbina daripada tulang atau rawan. Okey, dia terbina sebabkan ada tulang dan ada rawan. Atau rawan lah. Okay, rawan tu tulang lembut kita panggil. Rangka dalam berperanan untuk menyokong berat badan, melindungi organ dalaman dan mengekalkan bentuk badan. Okey. Apa fungsi dia? Yang pertama menyokong berat badan, yang kedua melindungi organ dalaman, dan yang ketiga mengekalkan bentuk badan. Okey, selain itu, rangka dalam juga menjadi asas pautan bagi otot untuk menggerakkan bahagian badan. Okey. Rangka dalam kita ni juga jadi asas. Okey, pada pautan. Okey, tulang ni jadi pautan kepada otot untuk menggerakkan badan. Iaitu kita, manusia dan haiwan-haiwan yang ada tulang belakang. Jadi kalau tak ada rangka dalam, otot pun tak boleh nak bergerak. Sebab otot kita melekat pada tulang. Tulang adalah rangka dalam kita. Okay, baik. Rangka dalam. Buaya, burung, ikan, katak. Ini contoh-contoh yang ada rangka dalam. Okey, rangka luar. Rangka luar ialah jenis sokongan bagi kebanyakan invertebrata, iaitu haiwan yang tak ada tulang belakang. Okay, ingat, bila haiwan tak ada tulang belakang, kebanyakannya dia ada rangka luar. Okay, tadi rangka dalam dia ada untuk manusia ataupun haiwan yang bertulang belakang. Yang tak ada tulang belakang, dia ada rangka luar sebagai sokongan dia. Okey, rangka luar terdiri sama ada lapisan keras kitin berlilin atau cekerang. Ada 2 jenis, sama ada lapisan keras kitin berlilin atau cekerang. Kita tengok haiwan apa nah. Okey, rangka luar berfungsi menyokong berat badan, mengekalkan bentuk badan dan melindungi organ dalaman haiwan. Sama dengan rangka dalam tadi, rangka luar juga dia menyokong berat badan juga, mengekalkan bentuk badan juga dan melindungi organ dalaman haiwan. Biasanya binatang atau manusia yang ada rangka luar dan rangka dalaman ni, dia ada bentuk badan khas. Okey, manusia, macam inilah bentuk badan kita. Berkaki 2, bertangan 2, muka, dia ada tengkorak, tu maksudnya macam tu. Okey, kalau ada rangka luar dan rangka dalam, maksudnya dia ada bentuk badan khas. Okey, dan dia rangka-rangka dia fungsi dia untuk melindungi organ dalaman, jantung dia, paru dia, perut dia, usus dia dan sebagainya. Baik.
Selain itu, rangka luar merupakan tapak bagi pelekatan otot. Okey. Kalau tadi rangka dalam tempat untuk memula untuk bergerak kan. Rangka luar dia guna untuk apa? Untuk pelekatan otot. Untuk bergerak juga. Okey. Pelekatan otot tu dia akan melekat pada rangka luar. Okey, contoh dia macam udang. Udang ni berangka luar. Labah-labah. Okay, kalau tengok udang, kalau pembahasan segmen dia, pembahasan ada dekat udang tu, dia ada kulit udang kan. Kulit udang tu lah contoh dia. Ketam ni bentuk-bentuk ni rangka luar ni. Dia tak bertulang dalam, tapi dia berbentuk daripada luar. Tengok kalau jengking, ni contoh, bukan cekerang, ni panggil dia punya berpilin. Rangka berpilin. So rangka-rangka luar inilah membentuk badan dia. Okey, baik. So kita nak tengok rangka hidrostatik pula. Okey, setengah haiwan intervertebrata yang lembut seperti cacing tidak mempunyai sebarang tulang dalam badan. Okey, ada haiwan dia tak ada tulang belakang. Okey, tulang belakang pun tak ada. Tulang belakang pun tak. Jadi dia lembut. Lembut macam cacing, obor-obor, dia tak ada tulang dalam badan dia. Okey, jadi apa bentuk badan dia? Haiwan-haiwan ni disokong oleh rangka hidrostatik. Okey, disokong oleh rangka hidrostatik. Okay, rangka hidrostatik terdiri daripada dinding berotot yang melitupi rongga badan yang diisi dengan bendalir. Okay, faham tak? Otot dia ada dinding-dinding otot. Dia tutup rongga badan dia, diisi dengan bendalir. Badan tu ada cecair. Darah ke, cecair dia ke. Okay, jadi dia ada bentuk badan disebabkan ada rongga badan tu ada ayak, ada cecair, bukan ayak, bendalir badan dia. Macam kita bendalir badan kita air, darah kan. Macam badan dia pun ada bendalir. Okey. Jadi badan tu dia ada dinding berotot supaya dia boleh bergerak lah. Okey, bendalir ini mengenakan tekanan pada dinding berotot dalam semua arah menyebabkan haiwan menjadi lembut. Haiwan yang lembut jadi tegar. Faham tak? Bila ada dinding berotot tu, ada bendalir tu akan tekan dinding berotot tu. So daripada lembik jadi tegar, dia jadi kemah. Jadi dia jadi macam kita tekan tu taklah lembik tu, dia macam kita kata macam berketul-ketul macam tu. Okey, dia tegar, dia kemah. Okey, itu maksud dia. Rangka hidrostatik ini mengekalkan dan mengawal bentuk badan. So dia akan mengekalkan dan mengawal bentuk badan haiwan-haiwan ni. Okay. Rangka hidrostatik ini juga bermainkan peranan dalam pergerakan haiwan tersebut. Okey, disebabkan ada rangka hidrostatik ni dan juga haiwan tu boleh bergerak. Kita tengok apa contoh dia. Okey, contoh dia lintah. Lintah dia tak ada tulang, dia tak ada rangka luar. Maksud rangka luar dia tak ada keras, dia keras. Dia tak ada benda yang keras. Dia lembik semua. Tapi dalam badan dia ada bendalir. Bila ada bendalir, rangka hidrostatik ni berotot, okey, menyebabkan badan ni dikemas. Sama ulat beluncas, obor-obor, cacing, pacat, tapak Sulaiman, lagi apa lagi? Gamat haiwan ke tumbuhan? Itu fikir. Kalau kamu kata tumbuhan, apa kan kamu kata haiwan, ada salah satu daripada rangka hidrostatik. Lagi apa lagi yang rangka hidrostatik yang kamu boleh fikir? Okey. Boleh faham tak? Rangka hidrostatik tadi kita bincang rangka dalam, rangka luar dan rangka hidrostatik. Okey, baik. Kita nak bincang saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Okey, kamu tengok ni, tengok. Belalang dengan dia punya saling kulit. Pasal apa dia saling kulit? Saya tengok. Okey, pertumbuhan boleh diukur dan lihat dengan membina graf unit pertumbuhan melawan masa. Graf ini dinamakan lengkung pertumbuhan. Unit pertumbuhan adalah seperti tinggi cm, isi padu cm3, jisim segar gram dan jisim kering gram. Okay. Lengkung pertumbuhan yang terbentuk menunjukkan fasa-fasa pertumbuhan dan kadar pertumbuhan yang dialami oleh organisma tu. Okey, dia setiap pertumbuhan ni dia boleh ukur dengan ada graf dia. Kita tengok. Satu ketinggian, yang kedua isi padu, okey, jisim dia hidup dan jisim dia mati. Okey, dia ada graf lengkung dia yang menunjukkan fasa-fasa pertumbuhan satu-satu organisma tu. Okey, kita tengok. Okey, pertumbuhan. Ni graf dia, graf pertumbuhan. Okey, ni masa. Maksudnya semakin masa bertambah, semakin besar pertumbuhan sesuatu organisma. Sehingga dia berbentuk sigmoid. Sigmoid ni maksudnya dia tidak akan naik terus. Dia akan satu masa dia akan mendatar. Naik kemudian mendatar. Okey, kita akan tengok satu-satu nah. Okey, saiz rangka luar dengan pertumbuhan.
Lengkung pertumbuhan bagi semua organisma pada asasnya berbentuk sigmoid. Cuma corak pertumbuhannya berbeza mengikut jenis organisma. Tetapi lengkung pertumbuhan bagi haiwan rangka luar adalah berbeza dan unik. Okay. Pertumbuhan bagi haiwan yang ada rangka luar ni sama ada yang jenis udang tu kan, okay, ataupun yang bercengkerang tu. Okay. Dia berbeza dan unik. Lengkung pertumbuhan haiwan dengan rangka luar seperti lipas dan belalang ada berperingkat. Okay. Lengkung seperti lipas dan belalang adalah berperingkat. Hal ini disebabkan rangka luar haiwan jenis ini terbina daripada kitin yang bersifat keras dan tidak boleh mengembang. Okay, dia ada, kita kata kitin tu dia macam berlilin tau, tapi dia keras. Bila keras dia tak boleh mengembang. So, apa yang dia buat? Biasanya sifat keras dan tidak boleh mengembang ini menghalang pertumbuhan haiwan yang mempunyai rangka luar seperti udang, kumbang, ketam dan belalang. Okay, dia bila dia keras, dia tak boleh kembang. Menetang tak boleh berkembang lah bila dia keras kan. Macam mana dia duduk dalam, kita kata macam dia pakai kostum. Macam mana kita nak membesarkan dia duduk kostum? Tak boleh kan. Jadi apa yang berlaku? Bagi mengatasi masalah ini, haiwan ini akan menanggalkan rangka luar berkali hingga mencapai peringkat dewasa. Maksudnya dia apa? Haiwan-haiwan ini akan bersalin kulit. Faham tak? Bersalin kulit. Kemudian tengok tak tadi yang gambar belalang tadi kan, dia bersalin kulit. Bila dia bersalin kulit, dia akan keluar kostum lama dia akan kasihkan kostum baru. Boleh tak? Macam tu, faham tak? So dia akan buang baju lama dia masuk baju baru. Okay, baju baru tu akan terhati sendiri. Macam kamu tengok ular. Ular ni dia bersalin kulit bukan sebab dia nak bagi kulit cantik, tapi dia semakin membesar. So hati-hati kalau kamu tengok ular tu bersalin kulit, dia bukan lagi untuk bukan dia jadi kulit cantik, tapi dia makin besar. Kena faham itu. Okay, proses penanggalan kulit ini dipanggil ekdisis. Okay, bahasa sains dia ekdisis ataupun salin kulit. Semasa proses ekdisis, rangka luar yang baharu dan lembut telah terbentuk di bawah rangka luar yang lama. Okay, proses ni rangka luar baharu dan lembut telah terbentuk di bawah rangka luar yang lama. Faham tak? Dia baju baru dia luar kan. Nanti badan kulit baru dia akan terkeluar dekat rangka baru dia akan terbentuk dalam bahagian dalam tu. Okay, bahagian bawah kulit yang lama ataupun rangka yang lama. Lepas tu bila rangka baru dah tumbuh dengan elok, dia akan keluarkan kulit rangka luar dia. Jadi dia akan ada lah rangka yang baru. Okey, kamu tengok ni bahagian kalau kamu tengok dia punya telur. Okey, kalau kamu tengok telur, tu dia akan menjadi fasa pertama dia akan jadi serangga tu, sama ada belalang ke apa ke. Okay, dia akan menyalin kulit sampai beberapa fasa sehingga dia dewasa. Okey, so badan dia akan memanjang mengikut setiap kali dia bersalin kulit. Bahagian menegak menunjukkan pertumbuhan berlaku secara mendadak. Bahagian melintang menunjukkan peringkat pertumbuhan sifar dan tiada pertumbuhan berlaku dan disebut instar. Okay, dia akan jadi haiwan, kemudian dia akan duduk lama, dia akan salin kulit. Cepat naik, saiz badan dia bertambah. Kemudian bukan lama lah, dalam sehari 2 hari dia guna badan tu, dia berubah jadi tukar salin kulit, cepat naik panjang lagi. Tu dia lama sekejap 2-3 hari salin kulit lagi, naik panjang lagi. Macam tu maksud dia. Okay, lepas 2-3 hari salin kulit lagi, sampai dah dia menjadi dewasa. Okay, rangka dalam tempoh tak berubah ni dia panggil instar. Kalau dalam menegak ni dia panggil ekdisis, proses salin kulit sampai dia dewasa. Tengok belalang ni kalau kamu tengok daripada kecil dia salin kulit sampai dia besar sampai 2 jari kan, belalang kunyit tu kan. Okay. Saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Semasa ekdisis, haiwan berangka luar akan menyedut udara bagi mengembangkan badannya. Okay. Tindakan menyedut udara ini akan memecahkan rangka luar lama yang keras. Okay. Bila dia napas, dia akan pun sedut udara banyak, dia akan pecah rangka luar yang lama dia. Okay. Jadi, pertumbuhan pesat akan berlaku untuk penambahan saiz organisma sebelum rangka luar yang baharu mengeras. Okay. Dia akan bentuk rangka dia akan membesar dengan cepat lah. Dari segi organisma tu, sebelum rangka luar baharu mengeras, sebelum rangka baru yang lama tu mengeras, dia akan membesar. Okay, baru dia akan dapat saiz baru. Faham tak? Jadi bila dah keras dia tak nak besar dah.
rangka dia tu. Faham tak maksudnya? Maksudnya rangka baru tu tengah duk membentuk, dia akan membesar. Lagi bila dah keluar rangka lama tu, rangka baru tu baru keras. Tu badan yang baru dia lebih panjang dan lebih besar. Tu maksud dia. Okey. Okey. Saiz rangka lengan tumbuhan lagi. Haiwan berangka luar akan mengalami beberapa peringkat X disease sebelum mencapai peringkat dewasa. So, dia akan mengalami pelbagai peringkat untuk salin kulit lah. Okay, kita tengok graf tadi kan. Okay, peringkat disease ini menyebabkan graf lengkung pertumbuhan haiwan tersebut berbentuk tangga. Okay, kalau dia jadi pupa, dia jadi apa, kita panggil bukan, kalau bahasa tu pupa lah, tapi kita panggil dia jadi kepompong. Okay, dia akan keluar salin kulit jadi okay, jadi contoh riang-riang ni, dia akan salin kulit jadi besar. Tu dia lama jadi tu, jadi apa? Jadi riang-riang kecil. Dia keluar kulit, dia jadi riang besar sikit. Riang-riang tu akan bertambah besar setiap kali proses salin kulit ataupun egg disease ni. Okay. Pada peringkat nimfa, haiwan tersebut akan makan dengan banyak untuk membina tisu-tisu baru dan mengalami pertambahan jisim. Okey, pada peringkat dewasa, haiwan akan makan banyak untuk bina tisu-tisu baru. Okey, dia akan bentuk tisu baru dan mengalami pertambahan jisim dia akan besar-besar lagi lah. Itu maksud dia. Okey, hormon akan mengawal setiap peringkat disease ini. Okey, hormon badan dia sendiri akan mengawal setiap peringkat disease ni ataupun peringkat penyalinan kulit ni. Okey. Okey. Saya akan sediakan satu video untuk kamu tengok satu contoh binatang yang mengalami disease. Okey, tak kamu tengok nah. Okay, baik, saya nak tunjuk video macam mana proses berlakunya pertukaran kulit bagi ataupun proses edisi bagi riang-riang. Ya, macam mana dia berubah. Kita tengok badan dia di tengah menghidup darah tu. Hidup darah supaya badan dia mengembang. Okay, supaya badan dia bentuk saiz dengan membesar dengan cepat waktu ni. Okay, ni benda ni bukan berlaku sehari ni. Ni banyak hari ni, 2 hari, kadang-kadang sampai 3 hari. Okay, dia cuba mengeluarkan rangka luar yang lama dia. So, rangka dalam tu tengah membentuk, dia belum keras lagi. Betul, kadang-kadang kalau kamu pegang, lepas dia tukar kulit, badan lembut lagi. Okay, dia tak matang lagi kulit tu. Okay, cuba tengok. Okay, kulit lama dah mula mengeluar. Okay, keluar kepala dah. Okay, kepala dia akan keluar kepala dia dulu. Ada keluar kepala lah sekali. Lagi dia lemah dalam rangka lama dia. Maksudnya kulit lama dia macam berlilin kan, berlilin. Maksudnya apa? Situ berlakunya proses untuk menghasilkan rangka dalam yang baru. Rangka luar yang baru di bahagian dalam. Maksudnya itulah. Ini bukan mati dah, ada keluar dah. Dia dah dapat rangka luar yang baru. Hebatkan ciptaan Tuhan, Masya Allah. Kita kalau manusia macam ni payah kan, taklah mengeluarkan kulit lama keluar baru. Kita daripada sudut badan kita, dia membesar dalam rangka dalam. Okay. Ya, kalau tengok lebih lembut pada rangka luar yang rangka luar yang baru dia lembut sikit. Okay, baik. Kita dah tengok rangka luar. Ini kita nak tengoklah menghubungkan rangka hidrostatik dengan pergerakan. Okey, tengok menghubungkan rangka hidrostatik dengan pergerakan. Okey, kalau kamu tengok cacing tanah mempunyai rangka hidrostatik, iaitu ruang badannya dipenuhi dengan bendalir. Okey, badan cacing ni, dalam badan dia ada bendalir-bendalir. Okey. Cacing tanah bergerak di atas tanah dengan bantuan keta, iaitu bulu kejur yang terdapat pada sisi badannya. Okay, kalau tengok bahagian luar cacing ni, dia macam ada bulu kejur. Apa dipanggil keta. Okay, so dia bergerak ni. Yang ni dia macam menghasilkan geseran supaya dia boleh bergerak kan. Cuma kita tak nampak dia halus lah. Okay. Yang tu kita pegang rasa geli-geli tu. Bulu tu lah. Bulu kejur tu ataupun keta tu. Okay, terdapat 2 jenis otot pada dinding badan cacing, iaitu otot lingkar dan otot membujur. Dia ada 2 otot. Satu otot membujur bahagian dalam dan otot lingkar bahagian luar.
Di tengah-tengahnya ada apa? Ada bendalir atau rongga badan yang berisi bendalir. Baik. Okey, cuba tengok ah. Otot-otot pada cacing tanah ini juga bertindak secara berantagonis ataupun berlawanan. Mana tu? Apabila otot lingkar mengecut, otot membujur mengendur menyebabkan badan cacing menipis dan memanjang. Dia macam ni. Bila otot membujur bahagian luar tu mengendur, otot lingkar akan mengecut. Mengecut tu, so jadi apa pada badan tu? Badan cacing tu akan menjadi menipis. Nipis dan memanjang. Jadi badan akan bergerak ke depan secara lokomotif. Kecut panjang kan. Kecut gemuk tolak, adakan tolak macam tu. Sebab dalam tu ada bendalir. Okey. Apabila otot membujur mengecut dan otot lingkar mengendur pula, badan cacing akan menebal dan memendek. Bila dia otot lingkar ini mengendur dan otot bujur mengecut, badan akan memendek dan mengemuk. Okay, gemuk panjang. Jadi dia akan menolak, bergerak macam tu kan. Tu cara pergerakan dia. So kami kena ingat, otot membujur mengendur, otot lingkar mengecut memanjang, otot lingkar mengendur, otot membujur mengecut, memendek dan menebal. Okay, faham tak? So anterior dia kepala dia, posterior dia belakang dia. So dia akan bergerak ke depan lah. Okey. So kalau kata okey. Tindakan otot lingkar dan otot membujur secara berantagonis menghasilkan tekanan hidrostatik dalam cair di dalam badan cacing. So bila dia ada tindakan itu, dia akan menghasilkan tekanan pada cair dalam badan. Okey? So apa berlaku? Apabila badan cacing menipis dan memanjang, tekanan hidrostatik dipindahkan ke bahagian belakang badan dia. Okey? So dia cair tu akan pergi ke belakang. Okey, bila cair tu pergi ke belakang, apa dia buat? Apa yang terjadi pada cacing tersebut, pada badan cacing menebal dan memendek? Cair badan akan dipindahkan ke bahagian memendek ini oleh tekanan hidrostatik menyebabkan bahagian belakang ditarik ke depan. Dia tarik, ada tarik. Kau pun tengok tindakan dia. Okay. Cair ni dipindahkan ke belakang. Jadi dia akan tarik bahagian belakang ni ke depan. Tarik ke depan. So badan cacing ni akan buat apa? Akan bergerak ke depan. Faham tak? Okay, saya nak tunjuk satu video macam mana cacing tu bergerak. Tengok ya. Panjang, gemuk, cair dipindahkan ke belakang. So badan belakang dia makin ke depan. Dan lagi, cair tu dipindahkan ke belakang. Ke belakang, tarik badan dia makin ke depan. Sebabkan ciptaan Tuhan, Allah Akbar. Tarik dia panjang lagi. Cair badan dia dipindahkan ke belakang. Pindah, dia tarik badan dia makin ke depan. Dia bukan macam ular melingkar, dia tak. Tadi nebal kan, sekarang dia memanjang. Panjang dan menipis. Pindahkan ke belakang, dia tarik badan dia ke depan. Badan dia terus ke depan. Nampak tu. InsyaAllah. Nampak tak? Kan mudah kita faham macam tu kan. Badan dia menebal. Dia buat apa? Dia nak jalan lagi, dia buat apa? Dia akan pindahkan badan dia ke belakang. Sok badan dia. Dia rakam ni lagi main. Okey, fahamlah gerakan dia. Ada lagi. Okey. Cacing tanah akan bergerak dengan bantuan pengecutan dan pengenduran otot lingkar dan otot bujur yang secara berlawanan daripada bahagian anterior dan ke bahagian posterior. Anterior tadi kepala dia, posterior ekor dia. Ni anterior. Ni posterior. Okey. So dia akan kita tengok pinjam tadi, otot bujur mengendur, otot lingkar mengecut. Sediakannya panjang macam tu, memanjang. Apabila otot bujur mengecut dan otot lingkar mengendur, segmen-segmen pada bahagian badan cacing tanah akan memendek dan menebal. Kereta pada segmen ini akan mencekam tanah. Kereta pada badan cacing tu akan cekam tanah tu. So dia boleh menolak cacing tu ke depan kan. Dengan tekanan bendalir. Okey. Dan pada masa sama, segmen-segmen lain pada badan cacing tanah akan memanjang dan menipis. Tengok tadi video kan. Saya nak bagi kamu faham lagi lah. Okay, hal ini berlaku kerana otot lingkar pada segmen ini mengecut dan otot membujur mengendur. Sama dengan cacing tadi lah. Okey, kereta pada segmen ini akan melepaskan cengkaman untuk membenarkan badan cacing tanah memanjang dan bergerak ke depan. So yang bahagian gemuk dia akan cengkam tanah, bahagian kurus
yang menipis tu dia akan angkat kereta. So dia cahaya tu lalu dia pun tolak ke depan balik. Faham tak? Samalah konsep tadi tu. Okey. Itulah maksud dia. So kereta yang bahagian pendek tu yang akan mencengkam tanah tu, yang bahagian mengecut yang akan angkat, yang panjang memanjang dan mengecut tu dia akan angkat kereta tu. Jadi yang bahagian menebal dan memendek tu yang akan cengkam tanah. Jadi pergerakan ke depan lah. Okey. Okey. So hari ni kita bincang dulu dua saja dulu, cara pergerakan hidrostatik dan rangka luar. Okey. So nanti kita akan tengok rangka dalam. Okey, baik. Ingat itu saja. Bincang kita hari ni panjang dah, kalau nak sambung pun nanti kamu tak boleh nak pergi dah. Kita berhenti setakat tu dulu. Okay, InsyaAllah jumpa lagi esok dalam sambungan sesi PDPR kita. Okay, diharapkan kamu boleh faham dan sebarang pertanyaan boleh tanya dalam grup atau PM saja Sakinah. Okay, sekian. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.